Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap untuk tengok macam mana pergerakan market untuk hari ini, dan juga Zul akan buat technical analysis di TradingView untuk tengok ke manakah arah pergerakan untuk hari ini juga dan hari yang akan datang. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap untuk tengok apa yang dah berlaku untuk hari ini. So guys, inilah Coin Market Cap. So sebelum teruskan, siapa yang masih belum like dan subscribe, please like dan subscribe untuk tengok lebih banyak video dari Zul, dan bantu Zul untuk dapat first 1k subscriber, dan nanti Zul akan tunjukkan Zul punya portfolio. Zul anda boleh tengok lah secara detail berapa jumlah Zul invest dan apa coin yang Zul ada. So guys, let's go, kita review Coin Market Cap dulu, tengok apa yang dah berlaku. So Coin Market Cap kita tengok sekarang berada di 1.3 trillion. So which is dekat, kalau Coinbase kat sini 1 trillion, tapi kalau dekat di chart dah pun 1.29. So which is kat sini sedikit delay lah kat muka ni, sikit delay, tapi apa pun kalau tengok kat sini 1.3 trillion which is berlaku pengurangan dalam kita tengok untuk tempoh 24 hours berlaku pengurangan 1.11%, which is kita tengok secara keseluruhannya harga coin akan jatuh lah. Dan kita tengok untuk volume juga kalau ikutkan sini melakukan pengurangan which is 63 billion, which is dalam percentage 5.61%. Dan dominan juga melakukan penurunan. Kalau ikutkan dia kata penurunan 0.25, tapi sebenarnya kalau kita tengok di chart maknanya di chart dah melakukan peningkatan. So which is nanti kita tengok 1.3 dan 5.45. Nanti Zul akan tunjukkan di chart berapa. Yang ini mungkin dia tak update lagi, dekat chart tu lebih detail lah kita dapat. So which is kita tengok harga semasa, apa yang berlaku di harga semasa. Alright, harga semasa untuk coin untuk time malam ini. So which kita tengok Bitcoin berada hampir 32k, which is dropping. Macam juga total market jatuh. So which is memang expected lah untuk Bitcoin dan altcoin pun akan jatuh. Dan bila Bitcoin jatuh, altcoin pun akan jatuh juga. So which tengok 31.9, dropping hampir 2% untuk tempoh hari ini. Untuk weekly pun 1.3 dan 20%. Dan untuk Ethereum kita tengok pagi tadi kembali 2k dah jatuh balik lah 1.9. So which kita expected untuk masih lagi akan berlaku jatuhan. Kita tengok adakah dia akan stick ke 30 atau akan berlaku bounce. Nanti Zul expected dia akan berlaku bounce ke atas dulu sebelum melakukan trik bawah. Nanti ditunjukkan kenapa di chart. Alright, Binance 313. So untuk pagi tadi dalam 310, tak silap tu dalam 310, sebab tu tengok ada peningkatan lah 3.16 untuk Binance. Sedikit siap lah, tapi walaupun tiap pun kita tail lagi dia defend di 300, very good. Sebab apa? Sekiranya market cap terjun ke 1 trillion, sebab tu Binance akan masuk balik kawasan support dalam 280 ke 180. Kita tengok Cardano dropping daripada 1.3 minggu lepas dan 1.2. So which is basically kita tengok untuk crypto semua akan rate lah. Sebab apa? Untuk malam ni kita tengok sebab crypto market jatuh. So ingat ini kita market 1.3 dan di BTC dominan 45. So which is kita tengok dekat TradingView. So TradingView kita tengok harga untuk crypto sekarang ni adalah 1.29 at 1.297. So which is berlaku drop bawah. So which is kalau ini berlaku, dia expected untuk dia naik sampai ke atas ni, which is macam cakap probably dia akan hanya naik sampai sini melakukan kenaikan macam ni lah, which is expected ni hanya sementara ni. So tak expected dia akan sampai bawah. Boleh je sampai bawah, tak masalah. Kita tengok stock RSI. Sebab apa kita stock RSI pun kita tengok stock RSI dah sampai atas ni, tapi RSI ni masih belum sampai ke atas ni. So expected tu probably dia akan buat sini rejection. So apa yang akan berlaku kat sini akan buat seperti W lah, macam ni akan berlaku macam ni. Dan bila sampai kat sini dan pre ni, dua expected price tu akan buat bounce ke atas sini untuk sampai balik ke sini. Dan bila sini dah sampai, expected tu barulah akan buat berlaku kejatuhan. Kemudian ini pun melakukan kejatuhan balik sini, dan expected tu lepas tu dia akan jatuh sampai bawah ni. And then kat situ kita tengok lah ada rebound balik. Which is sebab apa? Tu expect dia akan break ke atas dulu. Sebab apa? Kita ada channel ni. Ini adalah channel. So which is channel ini adalah bullish channel. So expected tu untuk price tu dia akan break ke atas dulu sebelum menurunkan jatuh bawah. So expected dia akan break dulu ni sampai at least sampai kat sini 1.4 trillion balik. Dan kemudian barulah berlaku balik kejatuhan untuk sampai kita first target di 1.2, kemudian next target kita di 1 trillion, which is itu yang expected akan berlaku. Which is untuk BTC kayaknya naik ke atas ni, nanti Zul tunjukkan. Dia ada tengah cari position untuk leverage antara position short dan long, which is kita tengok apa yang berlaku. Kalau position short sampai dulu, Zul akan masuk short dulu. Tapi sekiranya position long datang dulu, Zul akan masuk
untuk long dulu lah. So nanti Zul akan tunjukkan di BTC kat mana potential Zul masuk untuk long dan short. So nanti untuk total market macam dia expected kan, dah oversold. So expected tu probably akan jatuh, maybe dia akan jatuh bawah ni, boleh jatuh bawah ni, dah berlaku naik ke atas, dan boleh juga dia jatuh kini ada berlaku rebound ke atas pertengahan ni, which is kita hanya tengok dan lihat lah, kita tak boleh buat apa sekarang ni. Kalau untuk masuk trade pun, untuk kalau kau memang tak cantik, kawasan tu memang bukan apa tu, no entry short ataupun long. So kita dah tunggu dan lihat lah untuk pergerakan, untuk data yang lebih detail untuk good position untuk kita long ataupun short. Untuk trade lah. Tapi untuk buy, untuk long term buy, dia akan tunjukkan di BTC nanti. So ini expected total market probably ada dua pergerakan, sama dia akan jatuh bawah terus dan berlaku bang balik ke atas, ataupun dia hanya buat U-turn kat sini, dan barulah jatuh ke bawah. So kita tengok apa yang pergerakan kat sini, which is now adalah tunggu dan lihat saja. So lalu kita pergi ke dominan. Dominan, ingat tadi dominan di Bitcoin, dominan di capital market lah 45. So sebenarnya kalau kat sini dia dah naik sikit punya 46.18. So kita tengok price sekarang ni, price jatuh, and then harga BTC pun turut jatuh, expected tu jatuh. So basically ni orang kata very bearish lah, orang kata very bearish. Sebab apa? Kita tengok total market jatuh, dominan jatuh, BTC jatuh. Jika ini jadi, altcoin akan suffer lagi teruk lah daripada untuk Indonesia. Ini sekarang ni harga price untuk malam ni, untuk pergerakannya ni memang very bearish lah. Sebab apa? Kita tengok, sebab tu dia jatuh cepat. Sebab apa? Kita tengok dominan jatuh, market jatuh, and then BTC pun confirm jatuh lah. So now expected tu bila akan jatuh, so BTC jatuh tu tak expect untuk jatuh sampai bawah lagi. Expected mungkin dia ada rebound kat atas dulu sebelum break ni. Sebab apa? Kita ada pattern bullish ni, mainan bullish ni. So expected dia akan bounce, break dulu, buat check out, and then dia akan ada FOMO masuk, ada banyak FOMO masuk untuk buy. Sebab harga dah break ni, kemudian price akan Whale akan buat kerja dia untuk price break balik sampai 30 ataupun sampai 26. Tu dia expected tu lah. Dia akan melakukan kenaikan sikit. Walaupun kenaikan sikit ni, masih lagi kita monitor yang channel besar kita ni, baru dah akan jatuh bawah. So kita tengok apa yang berlaku, ada punya expected, ada betul tak salah, tak pasti. Tapi yang agakkan tu macam tu lah. So untuk BTC, price channel dia, price chart dia lebih kurang sama macam di total market. So expected untuk price itu, tu akan tunjuk sikit. Alright, untuk ini do expected untuk price itu sama juga untuk dia sampai bawah ni, untuk channel ni. Ini sebab apa? Kita berada di ni untuk RSI dah berada di overbought. So untuk kejahatan bawah, so expected tu price tu akan jatuh sampai bawah ini. Right, tu tak expected sampai break ini. And then kita tengok price ini pun dah berada di kawasan bawah. Tu memang tak ada lagi momentum kuat untuk dia tu bawah. Yang ni untuk pergerakan yang lebih besar, sekiranya parah ni dah dekat ni, which kita tak akan nampak lah pergerakan yang besar untuk bawah. Tapi untuk store RSI, yang ini pembeli hanya bukan sampai trend line ini aja. Dan baru bila trend line store RSI sampai sini, RSI sampai bawah ni, kita akan ada push kat bawah lah. Which is sebab tu saya cakap kat sini pembeli tu akan ada opportunity untuk long lah, untuk long sikit. Alright, kat kawasan ni, which is tak pasti kat mana lagi price. So kena tunggu confirmation untuk store RSI dan RSI biasa dulu, dan barulah tu boleh buat keputusan untuk kat mana entry, short, long. Untuk long pun tak lama. Long tu pun untuk expected long tu untuk Zul ambil profit pun, untuk first profit Zul probably Zul akan ambil di kawasan ni. Whatever price tu naik balik atas ni, Zul akan ambil, and then Zul akan ambil position untuk short pula. Ni tu which is whatever price dalam ni, Zul akan ambil opportunity long short, which is untuk trade lah. Which is sedangkan market ni boring, market Bitcoin boring tu, maybe last bulan 10 pun kita tengok dalam 42-30. So which is dia ambil keputusan untuk inilah aktifkan balik tu punya trading di Bybit pakai leverage. Tapi sikit je masuk, tak banyak pun. Dia letak modal dalam $100 je. $1 fee itu tolak jadi $90, dan tu trade itu dapat $7, which is another $3 lah untuk cover balik fee. Which is kalau dapat tu, which is first trade tu untuk 4 bulan tu, first trade dah profit. So tunggukan Zul punya second trade, which is expected Zul probably Zul akan ambil long. Right, long kat kawasan ni probably Zul akan set long tu. Sebab apa? Zul tengok store RSI probably ini ada akan melakukan dekat atas, di bawah antara nak melakukan kat atas lah, which is
Zul akan nanti sekiranya Zul dah masuk long position tu, nanti Zul akan share kan di Facebook ataupun di YouTube lah untuk review pagi esok, ataupun sekiranya position long tu masuk malam ni, Zul akan share di Facebook. So siapa nak tahu kat mana Zul punya position long, please follow tu punya Facebook, link description ada di bawah. So kan tengok market very push kuat ni, which is expected pun sebab kita store right side di bawah, tapi Zul tak expect dia akan boleh break bawah ni. Sebab apa? RSI ni dah pun berada di bawah ni, tapi boleh lagi sekiranya berlaku, tapi expected zone kurang, dia tak akan break ke bawah ni. Expected zone dah kat sini dan berlaku rejection ke atas balik, dan berlaku kuat lah rejection sampai ke bawah. So expected zone dia tak break pattern ni. Sebab apa? Inilah pattern bullish tu, which is expected akan naik atas, break atas, kemudian barulah jatuh ke bawah, which is bawah target ni tak tinggi pun. Price target ni tak tinggi pun. Expected tu kalau kat ini point of breaking, kita kat mana-mana je point of breaking dia, point of breaking. So kalau kat sini point of breaking sampai 36 balik, probably kalau yang ni dia sampai, probably main bawah lagi, itu tak berarti. Tapi expected tu dia akan break out ke atas dulu untuk sampai at least 36. Ada kita tengok lah 36 dia break ke atas atau tak apa. Ni ada minor resistance. So expected kalau masih whale masih lagi tekan market, expected sampai kat sini, whale akan buat kerja lah. Whale akan push balik price itu ke bawah untuk another scare, nak scare market lah, untuk retail, scare market untuk buyer, untuk new buyer, dan price tu akan jatuh bawah. Sebab sekarang ni kita tengok BTC kat 30k very strong support. Kita tengok whale tak berjaya push price market tu bawah 30k. Sebab apa? Kenapa whale tu nak push price ke bawah? Sebab apa? Dia ni ada dana yang banyak. Dia ni ada whale ni, JP Morgan, apa lagi, Golden Sachs, apa semua ni kan. Dia ni ada dana banyak. Dia ni nak push price ke bawah. Dia nak grab harga bawah tu. Sebab tu kita tengok banyak fight lah dekat media kan untuk. Tapi sebenarnya dia orang mulut cakap lain, tapi action tu dia cakap lain. So siapa tak tahu JP Morgan Sachs ni apa, dia ni ibarat macam kita kat Malaysia ni, ibarat dia ni macam KWSP, ESB, dia ni apa tu, fund manager ataupun fund dia ni collect duit banyak, dan dia akan buat investment. So antara investment dia dalam kripto. So mesti dalam kripto dia takkan buy untuk harga paling mahal. Kita tahu harga Bitcoin tak banyak. Kalau tengok Bitcoin supply banyak ni je, tak banyak dah Bitcoin total supply lah ni 20 million, ataupun kita tengok dalam sana kan 21 million. Tahu Bitcoin yang dah di mining adalah 18 juta. So yang tinggal hanyalah lagi 11%, which is dalam 21, 18, 19, 21, dalam almost 3 juta, tak sampai 3 juta pun, 2 juta lebih lagi yang tinggal Bitcoin yang perlu di mining. Kalau habis Bitcoin tu, which is harga Bitcoin, kita kata dah supply dah tak ada. So bila supply dah tak ada, demand yang tinggi, harga akan naik mencanak dengan cepat lah. Sebab tu kenapa whale ni dia push price ke bawah. Sebab apa? Dia nak price yang lebih murah. Which kita tahu harga termurah kita expected lah dalam 20k lagi bawah, lagi whale suka nak beli. Sebab apa? Sebab tu tengok whale kat sini kita dah 4 bulan dekat kawasan ni. 4 bulan dah dekat kawasan ni, kawasan antara 42 dan 30k ni. Ini kerja whale lah ni. Kerja whale dia nak push price bawah, tapi tak berjaya lagi untuk break 30. Siapa? Dekat 30 ni adalah orang kata yang tinggal dekat kawasan 30 ni, kawasan apa ni, orang kata hardcore hodler ataupun diamond hand, yang orang kata dia tak kisah pun price jatuh pun dia tak kisah lagi. Sebab apa? Yang kat kawasan ni semua masa yang masuk tu masa dalam 3,000, 4,000, which is kalau price tu jatuh ke 20k pun dia tak expected dia akan jual lagi. Which is sebab tu whale ni dia nak scarekan market, which is nak scarekan yang diamond hand yang bawah-bawah ni, old school punya people yang masuk yang awal-awal dulu. Dia nak scarekan market, which is dia buatlah price tu bawah 20k, 15k. Tapi untuk tu kenapa Zul nampak 20k? Zul nampak 20k ni lah ada support. Sebab sekarang lah Zul tengok price adalah strong support lah di 30k. 30k memang very very strong support. Tetapi sekiranya whale berjaya break kan 30 support ni, kita akan tengok akan ada satu lagi wave atau scare market scare lah dalam 30 ni. Untuk expected
bila 30 ni tak dapat bertahan, expected kita last another support lah di 20k. Sebab tu cakap expected price masih lagi boleh sampai 20k, tapi sekiranya price itu break 30k, selagi dia tak break 30k, selalulah kita tak nampak lah kuasaan antara 28 dan 29. Untuk tengok kenapa 30k ni, kita tengok sebelum ni, sebelum tu price break 28, kita ada sebelum ni 28k, tapi tengok apa yang dia buat, price hanya tinggal candle lah, tak tinggal pun body. Let's kita tengok candle tu panjang gila. Tengok price tu break 30 sampai 28, dengan sekelip mata je dia naik balik. So which is yang naik ni siapa yang beli? Whale ni lah, fund manager, fund company yang besar ni. Yang ni dia orang lah yang beli untuk price ni. Which is apa? Dia orang memang nak harga yang paling murah lah. So now dia orang masih lagi cuba untuk price tekan lagi ke bawah. Which is kita hanya ikan pilih ni, kita tunggu je. Apa yang kita buat, kita tunggu je opportunity. Sekiranya price itu drop ke 30, macam cakap, Zul punya buy position ada 26, 24. The first buy tu lah 26, 24. Sekiranya price jatuh, Zul akan grab opportunity untuk buy. Zul takkan jual Zul punya Bitcoin, walaupun Zul Bitcoin sekarang Zul dalam kerugian. Tak masalah. Sebab apa? Short term, Zul nampak long term harga akan naik balik lah, almost dalam 200k, 100k. Sebab apa? Macam cakap, Bitcoin tak banyak. Bitcoin tak macam Ethereum, macam Dogecoin. Ethereum unlimited, Dogecoin pun unlimited. Which is BTC ni hanya ada 21 juta coin saja, dan yang dah di mining 18 juta. So tinggal lagi almost 3, tak sampai 3 juta lagi yang perlu di mining. Which is sekiranya habis di mining tu, kita akan tengok harga BTC akan supply dah tak ada, which is demand akan tinggi lah. Bila permintaan banyak, harga barang tak ada, which is barang tu akan jadi harga mahal. Which is expected sooner or later. Macam cakap long term memang BTC akan naik. Sebab tu cakap, untuk dalam portfolio, Zul amat recommendkan untuk anda make sure 50% portfolio anda dalam bentuk Bitcoin. Which is Zul sendiri pun sebelum ni 5%, tapi Zul dah shopping banyak di altcoin itu, menyebabkan BTC Zul drop ke 30% lah. Which now sebab tu cakap, Zul kan dah kurang sikit beli altcoin, tapi hanya ada certain altcoin je yang Zul aim kan, yang aim. Which yang lain semua Zul tertumpu pada BTC. Sebenarnya itu last Zul beli adalah Zul buy di kawasan 31. So siapa yang dah lama follow Zul, dia tahulah Zul buy kat tu last kawasan lah di 31. Kemudian Zul ada buy di kawasan 40. Last buy 30 last buy 31. Kemudian Zul ada buy tu di 37 masa kat sini. Zul buat high risk buy tu, Zul buy kat sini. Dan Zul buy kat sini, which ini Zul nak try untuk push price atas, tapi tak berjaya. Yang ni pun nak try leverage, tak berjaya, tapi Zul tak jual pun, Zul still hold. And then last position Zul buy adalah di kawasan 31, dalam 31. So now Zul expected Zul, kini price sampai 30, Zul tengok macam mana. Probably Zul akan grab juga sedikit, ataupun ada lagi momentum kuat, ada confirmation bahawa price tu akan break 30 dalam candle daily atau weekly, Zul akan tunggu naik position lah di kawasan 26 dan 24. Which is Zul hanya akan ambil opportunity, Zul akan grab more, buy more. Zul takkan jual Zul punya Bitcoin. Sebab apa? Zul tahu karenanya whale hanyalah whale, dia sedang main market lah. Dia nak try push Bitcoin harga serendah boleh. Sebab apa? Dia ni banyak duit. Dia ni fund manager, ibarat macam KWSP, ASB. Dia ni banyak duit. Dia perlu invest. Tapi nak invest tu, dia orang tekan invest sekali. Dia orang akan invest bila harga tu murah. Macam Bitcoin ni, itulah Golden Sec, apa lagi, Black Rose Golden Sec, cuma yang ni BlackRock, apa ni semua ni. Dia ni adalah whale yang kata fund manager, yang duit dia ni banyak. Dia ni berbilion, bertrilion-trilion dia orang ada punya dana untuk invest. Which is apa yang dia invest lah, antara satunya adalah Bitcoin lah. Sampai nak tengok apa ni buat ni. Bila harga tengah tinggi 65k, dia orang akan buat fight lah. Dia orang kata okay, Bitcoin akan naik sampai 600k, Bitcoin akan naik sampai 300k. Tapi padahal sampai 65 dia orang jual. Which is sama juga sampai bawah ni. Bila sampai di bawah, apa ni buat? Dia akan bagi fight news yang tak baik. Contoh, Bitcoin akan jatuh 15, Bitcoin akan jatuh 25k, Bitcoin jatuhkan 20k. Kenapa dia orang buat ni? Sebab apa? Dia orang nak scare kan orang kata paper hand ni. Bila paper hand dengar, nak jatuh, okay, jual Bitcoin. Tapi apa yang dia orang buat? Dia orang beli. Anda jual, dia orang beli. Dia orang simpan. Macam cakap, walaupun Zul dalam Bitcoin Zul negative profit, Zul tak jual dia punya Bitcoin, Zul akan buy lagi. Sebab apa? Zul tahu long term memang akan untung balik, harga akan naik balik. So which is kita perlu apa yang Will cakap, mana kena buat apa yang sebaliknya. Sekiranya dia cakap
Anda tak percaya, anda tunggu nanti bila Bitcoin naik balik, anda tengok BlackRock, Golden Sachs ni akan cakap apa. Okey, Bitcoin harga tinggi 200,000, harga tinggi 8,000, tapi harga dah top lah. Which kita tengok di chart, kita tahu harga dah memang top, memang dah tak boleh pergi tinggi lah. Which kalau kita tengok dekat 2065k ni, harga sebenarnya dah tinggi. Kenapa tu harga tinggi? Dua akan tunjukkan Fibonacci. Ini nampak kita tengok yang 2017 ni. Dia akan pergi BTC USD, Coinbase. Okay, Coinbase dah ada masa dia akan tunjuk 2017. Right, so yang ni kita akan pergi monthly. Right, so kita tengok monthly. So ini monthly. So kalau anda tengok ni, kenapa tu cakap 20 dah kawasan support? Sebab apa? Kita ni adalah all time high masa 2017. So masa 2017, apa yang berlaku? Harga BTC harga paling tinggi 20,000. Dan apa yang berlaku? Dia akan buat drop, price drop hampir ke 80%. Daripada 20,000 jatuh ke 3,000. Bayangkan kat sini berapa ramai yang jual Bitcoin dia. Now bila Wayne ni dah dapat harga dia nak, dia akan push balik price. Tengok harga price naik berapa? Sampailah 65,000. Daripada 3,000 naik 20,000. Now apa dia buat balik? Dia price balik, price tu jatuh bawah. So soon later sampai balik di kawasan yang dia nak, dia cukup, dia kata dah more accumulate dia dapat, dia akan price balik price kat atas. So untuk Zul sebagai technical analysis, apa yang Zul akan expect? Okay, untuk kita tengok price ni sampai mana. Ini adalah price Zul expected dia lah dah top, ambil dalam 3 ataupun 4 Fibonacci. So kalau nak dapat tu, kita akan draw ni. Right, swing high to swing low. Right, harga tinggi, harga rendah. So kita lock, kita tengok harga yang dia sampai. So akan zoom sikit. 1.2 24k dah sampai. 1.6 30k dah sampai. Dan kita tengok lagi harga berapa? 2.6 Fibonacci 46k dah sampai. Kita tengok harga paling tinggi. Kalau cakap harga paling tinggi berapa, selalunya dia akan reject di kawasan 3.6 atau 42. Tengok harga 3.6, betul-betul sampai 36 dia reject. So sebenarnya kat sini price boleh lagi sampai 42, tapi macam cakap bila sampai 36 Fibonacci 42 ni, kita berhati-hati. Expected tu kita perlu buat keluar modal lah. Tapi sebab apa Zul tak buat keluar dulu, Zul masuk pun awal ni, Zul masuk tu dalam 30k kat sini, 1.6 Zul expected Zul masuk, and then Zul buy 46, dan Zul expected untuk price tu almost sampai ke 42. So tapi Zul punya agakan tu salah, 42, dan price tu terus jatuh bawah. So tak masalah, masa jatuh bawah tu Zul akan melihat lah, Zul buy di 52, 42. So now Zul buy di kawasan 37, 31. Nanti jika drop lagi, Zul akan buy lagi. Sebab apa? Zul expected untuk price tu naik lagi ke atas. So ini yang next buran yang sebut baru tu je. So kita expected buran selepas ni. Okay, kat mana harga yang akan naik untuk sekiranya kita akan buran 2001. So expected tu, ini adalah kita punya sekiranya price itu terus lagi melakukan kejatuhan almost 20k. So expected, kita ambil yang ini dulu. Kita expected sekiranya price itu jatuh 20, dan ataupun last dip dia 20 ataupun last dip dia 30. So kita tengok first kali kita akan ambil yang ni. Kita ambil yang 30 dulu. Alright, swing high to swing low, yang 30 paling lower 328. So kita tengok expected kat mana 3.6 dan 2.6 dan 46. So we expected tu tengok apa, 3.6 di 160 dan 178. So cakap untuk tahun ni kita buy je, accumulate more. Sebab apa? Harga akan datang tu habis. Dan bila sampai balik 36 42, kita akan jual lah kita punya Bitcoin sikit, expected untuk berlaku another drop. So sekiranya drop itu berlaku, sekiranya drop itu berlaku di 4.6 67%, kat mana price tu jatuh balik? Price tu jatuh balik, anda cakap antara 0.7 0.6 kawasan support. Tengok berapa? 57 tu, which is expected price tu akan jatuh balik di kawasan ini untuk all time high masa 2000 sekarang lah. Which is expected tu sama juga dengan masa 2017 all time high kita 20. So tu expected kan price tu masih lagi boleh jatuh sampai 20k, which is expected 20k ni ada last dip. So adakah dapat ke tidak tu tak pasti, tapi sekiranya dapat, kita akan buy. Dia akan cuba gerak opportunity untuk buy di kawasan di 20, antara 20 dan 30. So sekarang apa yang kita perlu tengok ialah adakah price itu akan jatuh di bawah 30. Sekiranya 30 dapat,
Macam cakap, Zul dah ada pun position di Bitcoin, Zul tak kisah pun kini price tu jatuh ke tak, Zul tak kisah sebenarnya. Sebab apa, Zul dah ada position banyak di dalam Bitcoin. Zul ada macam 31, 42. So which is sekiranya price terus melakukan kenaikan ke atas hari ni pun, Zul taklah, sebab Zul bila berlaku kenaikan Zul akan profit. Tetapi sekiranya price jatuh ke bawah, apa yang Zul nak buat? Adakah Zul akan jual Bitcoin tu? Zul tak jual Bitcoin Zul. Apa yang Zul buat, Zul akan accumulate more. Zul akan buy more. Which kalau dia jatuh bawah 20k pun, apa kan Zul akan buy more. Sebab apa? Untuk Zul believe dalam Bitcoin, value, future value dia akan naik. Which is untuk anda, kalau anda mungkin masih baru, mungkin susah sikit untuk anda percaya. Sebab Zul Zul dah Bitcoin pun Zul lama kat dalam Bitcoin ni, walaupun tahun ni Zul baru start balik. Tapi Zul kenal Bitcoin 10 years ago. Zul masa price Zul masuk beli dulu, Zul ada Bitcoin, ada 2 Bitcoin masa tu, harga dalam 600 ke 900 dolar untuk satu Bitcoin. So ada dalam tu dua lebih lah. And then Zul kena scam lah. Contoh kat Malaysia ni, kalau Zul sebut Bit Kingdom, siapa tak kenal Bit Kingdom tu, dia akan tahu lah siapa old school dalam crypto dengan nama Bit Kingdom ni, dia akan tahulah apa scam mereka kan. Okay, Zul antara salah seorang lah kena scam tahun tu. So itu perkara lama saya lupakan. So apa yang tahun ni Zul nampak, tahun 2021 adalah tahun accumulate Bitcoin, which is whatever price Bitcoin jatuh, Zul akan buy. So which is sekarang ni Zul hanya Zul trading juga sikit. Just trading tu untuk for fun je. Which is trading tu pun untuk kata sebab market terlalu boring, 4 bulan hanya bermain dalam 42 dan 30. So which is kata agak boring lah tu Zul masuk trading leverage balik pun. Sebab untuk for fun lah, untuk apa, try buat duit. Which is Zul tahu Zul boleh buat duit juga, which is tak banyak, Zul hanya letak $1 je. And then untuk first trade tu Zul dah profit. So tengoklah untuk second trade tu adakah profit atau tidak, tak pasti. Zul tak suruh anda ikut Zul punya trading. Zul hanya macam cakap, Zul hanya for fun je. Yang Zul punya series adalah di Bitcoin, di spot, which is Zul buy hold. Itu yang bila position yang tu Zul akan share. Macam cakap, whatever price yang 30, anda boleh grab sedikit dulu peluang. Dan sekiranya jatuh ke bawah, anda boleh grab di 26, 24. Yang tu lah antara Zul punya position untuk buy. Tapi untuk position untuk leverage, Zul takkan share secara detail lah kenapa tiap mana Zul masuk. Which is bila Zul masuk, Zul akan share. Okay, ni dia masuk, Zul akan tunjuk adakah profit atau tidak, anda tengok lah. Which is Zul punya gaya trading. So guys, Zul rasa itu je untuk malam ni. Banyak Zul better kan, which is apa yang dalam market, tak perlu risau. Tapi yang dah ada position dalam market, anda tak perlu risau. Sekiranya ada peluang, anda simpan je modal anda. Ada prepare di modal anda tunggu di point-point entry. Macam cakap, sekiranya jatuh, kita grab aja peluang. Tapi sekiranya price terus malam ni terus naik ke atas, buat time baru tak masalah. Sebab apa, di belakang-belakang kita dah ada position, dan position tu akan profit. So tak apa, masa yang baru, masih yang belum ada Bitcoin, cadangkan anda boleh beli dulu Bitcoin untuk price hari ni. So price hari ni adalah 31, tak masalah. Anda boleh buy dulu sedikit, 10% daripada total investment anda. And then lepas tu sekiranya price itu terus melakukan kenaikan, tak masalah, 10% tu akan untung. Tapi sekiranya price tu jatuh bawah lagi, tak masalah, anda hanya labur 10%, anda lagi ada 90% tu. Gunakan 90% tu anda untuk buy dip. Which is whatever anda, bila anda buy bawah, average per unit anda akan jatuh. Which is macam tu cakap kan. Untuk BTC, Zul sendiri pun dia punya price untuk profit di BTC ada di 52k. BTC perlu berada naik ke 52k, barulah Zul punya BTC akan profit. Itu untuk BTC alone lah. Tapi kalau untuk campur semua portfolio, tak perlu tunggu sampai 50k. Sampai 40, dalam 40k pun Zul punya portfolio akan kembali profit lah. So guys, waktu itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video pada Zul. So malam ni Zul tak banyak ceritakan market analysis, hanya bahagian BTC. So guys, jumpa lagi malam pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.